Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk di mana kita akan cuba mengupas apa juga perkembangan sama ada politik maupun perkembangan semasa di Sabah. Saya Khairil Fitri, moderator anda, dan menemani saya pada hari ini beliau merupakan seorang peguam bela dan peguam cara, malah merupakan mantan pegawai eksekutif Sabah Oil and Gas Development Corporation Sedia Berhad SOGDC, Tuan Haji Abdul Kadir bin Haji Abdullah Dansam. Assalamualaikum dan selamat datang Tuan Haji Abdul Kadir ke ruangan podcast Sekali Ketuk hari ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas inputannya. Ya. Terima kasih juga Tuan Haji Abdul Kadir. Baiklah, kita sudah masuk di episod yang ke-8 dan kali ini kita bawakan kepada anda topik yang mengenai industri minyak dan gas di Sabah. Semakin berkembang ataupun semakin merudum. Dan sebelum kita ke topik kita pada hari ini, sedikit pengenalan mengenai tokoh di hadapan saya ini yang merupakan anak jati Sandakan, lahir pada 20 April 1959 dan sepanjang kerjayanya Tuan Haji Abdul Kadir telah memegang pelbagai jawatan penting dalam syarikat berkaitan kerajaan negeri seperti Ketua Pegawai Eksekutif kepada Syarikat Pelabur Yayasan Sabah Enterprise Corporation Sedia Berhad, Syarikat Bernasabah, serta beliau juga merupakan mantan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Oil and Gas Development Corporation SOGDC, dan beliau juga terlibat secara langsung dalam perundingan strategik dengan Petronas selain turut aktif memberikan pandangan dan nasihat berhubung pembangunan sektor minyak, gas dan tenaga di Sabah dengan fokus kepada bagaimana industri ini boleh memberi manfaat maksimum kepada rakyat negeri ini termasuk dalam bidang hiliran dan tenaga boleh baru. Dalam bidang akademik pula, beliau berkelulusan undang-undang dan Master of Business Administration MBA dari University National Singapura. Malah beliau juga merupakan salah seorang pelajar pertama di Maktab Rendah Sains Mara MRSM pada tahun 1972 di Seremban. Otai, betul-betul otai ini. Dan beliau akan berkongsi pandangan tentang perkembangan industri minyak dan gas, cabaran yang dihadapi dan peluang yang menanti Sabah pada masa hadapan. Baik Tuan Haji, sebelum kita bercerita dengan lebih mendalam mengenai topik kita hari ini, boleh Tuan Haji kongsikan pengalaman Tuan Haji? Banyak betul pengalaman Tuan Haji ni. Bagaimana seorang yang bergelar sebagai seorang peguam boleh berkecimpung dengan dalam industri minyak dan gas? Alhamdulillah, saya sekarang berumur 66 tahun. Balik daripada United Kingdom tahun 85. Okey. Terus dilantik sebagai magistrate kelas pertama. Dari tahun 85? Ya, di bandar saya sendiri Sandakan lah. Okey. Ya, kemudian lepas itu 1 tahun lebih, tahun 87 dipindahkan ke Kota Kinabalu, sampai magistrate lah. Dari sana saya berkhidmat selama 6-7 tahun. Kemudian bertukar ke pejabat Syarikat Pelabur Yayasan Sabah iaitu Enterprise Corporation Sedia Berhad sebagai pegawai undang-undang lah, undang-undang dalaman. Lepas itu dipercepatkan 1994. 1994 bila UMNO bukan menang jadi kerajaan, bukan sebab kita tidak menang, PBS masih menang, tapi by default BN jadi kerajaan. Saya telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Enterprise Corporation Sedia Berhad lah. Ketika itu Ketua Menteri arwah Tun Sekaran Dandai. Di sana banyaklah yang kita ingin lakukan, perubahan-perubahan yang diminta atau diharapkan lebih baik daripada kerajaan dulu lah. Kemudian di sana lepas itu saya ke Bernas. Di Bernas tahun 2003. Selama 5 tahun di sana. Di situ satu kebanggaan saya ialah saya dapat membantu menubuhkan persatuan pemborong-pemborong Bumi-Putera di Sabah dan Labuan. Tapi itu setelah saya keluar daripada Bernas. Sebab saya tidak mau konflik of interest. Sebab bila di Bernas saya tengok
pemborong-pemborong kita ini, contohnya pemborong Bumi Putra, mempunyai masalah dengan kewujudan Sazarais. Ini orang tak faham ni. Nanti lain cerita. Ini gas minyak. Begitulah. Tidak ada pernah, bukan saya membanggakan diri, tapi tidak ada orang pernah ketua Bernard di Sabah dapat menyatukan pemborong-pemborong Butera di seluruh Sabah. Tidak pernah. Tapi saya dapat lakukan. Dan itulah orang. Ya, saya. Jadi presiden pertama saudara siapa nih, si Goldie. Yang Golden Buffalo punya pemborong. Dari sana saya sebenarnya saya berkecimpung bisnis sendiri di Kuala Lumpur, bagian logistik yang freight forwarding. Quite difficult lah saya, daripada seorang korporat ke bisnis sendiri kan, not as easy as we think lah. Tidak semudah itu. Jadi kemudian tahun 2011 kita percepatkan masa persidangan DUN, Undang-Undang Negeri tahun 2011 April. Saya dapat panggilan lah daripada Nawawi Datuk Nizam, masa itu saya tuasa politik kepada Tun Musa lah. Bang, Datuk Seri that time, belum lagi Tan Sri Tun Musa Aman, mau jumpa dia di sana di Dewan Undangan Negeri. So saya datanglah. Bila jumpa di sana di Dewan Undangan Negeri, Tun Musa cakap, okay Haji Kadir, you take over this company. Sabah Oil and Gas Development Corporation, yang dia punya industrial park di Sogip di Sipitang. Tak pun saya duduk, sebenarnya berdiri lagi. Saya pun sepertinya terpegun juga sebab saya tidak pernah dengar SODC, tidak pernah dengar Sogip ni. Dia bilang, mungkin dia nampak muka saya macam bertanya macam mana gaji kan. Beliau boleh terbaca barangkali. Dia bilang, don't worry about the salary first. So okay lah. And dia bilang, I have to be the chairman, dia bilang, because this is a multi-billion dollar company ataupun industrial park. So okay, I have a lot of respect for him, dan saya rasa amat berbangga lah. Beliau sendiri handpick me to take over this Sabah SOGDC ni kan. So okay, dari sana sebetulnya SOGDC ni pemilik Sogip, Sipitang Oil and Gas Industrial Park, dan telah diluluskan oleh kabinet pada tahun 2010. Tapi for 1 year, 1 tahun, dia tidak ada penglibatan. Belum ada dia punya setup, dia punya organization management setup lah. So bila saya datang ambil alih SODC ni, I was the only staff. Saya satu orang tenaga, staff di situ saya. The only one. So, in the end I had to recruit one or two bekas pegawai saya yang saya kenal di Sabah untuk membantu saya to set up lah. So the real task yang amat mustahil pada waktu itu ialah pencadangan pelaburan Petronas Chemicals Group, anak syarikat Petronas, untuk melabur ataupun construct SAMUR, Sabah Ammonia Urea Plant lah, yang dipanggil SAMUR ni lah. So our focus dekat situ. Because this is Petronas first investment, big investment onshore, 1.5 billion USD punya investment banyak. And satu cabaran untuk Tun Musa Aman lah, Tan Sri that time, or maybe Datuk Sri that time, that we had to make this happen. Kalau tidak, Petronas will not invest lagi di Sabah ini. So our commitment is in this SAMUR. Now, okay. The funny thing is, yang lucunya, I was the only staff dan 2-3 orang. Lebih banyak lagi ahli lembaga pengarah daripada pengurusan. Sebab ahli lembaga pengarah saya ada 13 orang that time. The 13 warriors aku panggil. Siapa dia? Tun Musa Aman sebagai chairman, Datuk Sri Panglima Rementan sebagai deputy chairman,
Staf Sekretari Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Tan Sri Sukarti. Kemudian 3 SUT, Setiausaha Tetap Keuangan, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian, Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur itulah. Kemudian 3 orang daripada IDS, Sadia dan UPEN, pengarah-pengarah ni ya. Kemudian bermula pengarah Jabatan Hutan, Datuk Samanan, ya. And then Land and Survey Department, pengarah Land and Survey Department, Datuk Jamal, Datuk Usman Jamal, ya. So can you imagine? Staf baru dah 3 orang, tapi ahli lembaga pengarah 13 orang, ya. Datuk Hasnul, salah satu daripada ahli lembaga pengarah. Sebab kedudukan dia sebagai Executive Director, pengarah eksekutif IDS. So dan list ahli lembaga pengarah berada dengan saya selama 8 tahun. 8 tahun tidak ada allowance langsung. Tidak ada. Pengurusi tidak ada allowance, tidak. 8 tahun. Tidak ada allowance langsung. But I'm grateful, saya bersyukur sebab every one of them bukan hanya setakat ahli lembaga pengarah yang pasif, yang tidak membantu. Mereka membantu saya banyak. Datuk Yaakob Sadia, dia bantu daripada segi grants, grants itu, peruntukan daripada federal. Datuk Hasnul, air daripada Bangkap, dia juga membawa pelabur daripada Eropah. Datuk Johan, sama, dia bawa pelabur daripada Kanada dan Taiwan, yang methanol tu. Datuk Samanan, bagian forestry, sebab ada satu tanah di Sepitang ni, Sogim ni, forest reserve. So kena tukar dia punya status, pergi negeri, kemudian baru pergi Sogim, baru pergi ekstradisi. Ya. Dan Jabatan Tanah dan Hukum Datuk Osman Jamal pula memastikan yang pertukaran tanah ni teratur. Kalau Setiausaha Tetap bagian infrastruktur ni pula ni, that time bukan SUT-nya, menterinya yang datang. Siapa ni yang dari Kuntasan ni, YB Iwan Ibin. Dia bantu sebab memerlukan JT port, bukan port, JT Petronas itu. Jadi setiap ahli lembaga pengarah itu mempunyai peranan masing-masing dan membantu saya. Membantu saya, alhamdulillah. So jadi daripada 2011 itu Petronas baru membuat kajian sama ada Bapak tu meneruskan pelaburan dorang di Sogip, Samur itu atau tidak. Jadi kita tidak dapat menumpukan perhatian kepada benda-benda yang lain untuk Sogip ini. Hanya memastikan menumpukan perhatian supaya Petronas Chemicals Group ini betul-betul dapat bertapak di Sogip. Very very important for Sabah lah, especially untuk Tun Musa Aman that time. So 2011 to 2014, dorang study, 12-14, dorang kata, yes, kita boleh masuk pergi Sogip dan teruskan rancangan kita untuk membuka loji urea dan amonia, yang sekian besar lah. Jadi Samur ini hanya bukan satu-satunya projek yang dilaksanakan oleh Petronas pada waktu itu, tidak. Petronas mempunyai satu perancangan plan yang dipanggil Sabah Sarawak Integrated Gas Plan. Yang banyak terlibat pada projek Samur, Sabah Oil and Gas Terminal, Sabah Sarawak Gas Pipeline, Kimanis Power Plant, dan satu yang di Tawau tu, yang IPP, tapi tidak jadilah,
So all this investment is about 50 billion ringgit. Besar, paling besar. So that's why bila Datuk Seri Masidi cakap, SMJE ini satu turning around. Saya terkilan lah. Sebab kalau saya tidak menjawab, tidak memperbetul keadaan, saya tidak berlaku adil kepada ahli-ahli lembaga yang dulu, apalagi dia termasuk Tun Musa Aman. Betul. Sebab ada kenyataan yang dikeluarkan daripada Datuk Seri Masidi Manjun baru-baru ni, di mana dia kenyataan daripada Masidi Manjun, industri minyak dan gas di Sabah hanya mula berkembang setelah penubuhan SMJ Energy atau SMJE pada tahun 2021. Saya juga ni Tuan Haji bila kenyataannya dikeluarkan. Sedangkan tahu minyak di Sabah ni sudah cukup lama sudah di Sabah. Kenapa dikeluarkan sebegini? Itulah saya kurang faham. Sebab saya kurang faham dan lebih mengejutkan. Beliau salah seorang ahli kabinet yang senior masa Barisan Nasional. Melupakan sejarah ataupun sengaja untuk meningkatkan, membuat satu naratif untuk orang bilang untuk menaikkan darjat kerajaan yang dipimpin sekarang ini. Kita tidak boleh salahkan. Kalau kesimpulannya begitu kita tidak boleh salahkan. Dan bukannya kita boleh baca hati dia dalam pemikiran dia, atau mungkin dia tersilap cakap atau tersilap bahasa, tapi harus diperbetulkan. Ini bukan satu kritikan. Betul. Kita hanya mau memperbetulkan apa yang berlaku masa kerajaan BN, terutamanya masa Tun Musa, Ketua Menteri selama 14 tahun. Banyak berlaku pada itu, tapi kita tidaklah menghebatkan sangat apa yang kita lakukan. Jadi memang bukan turning around lah SMJE. Nanti saya terangkan dalam soal-soal yang akan datang nanti di mana kedudukannya SMJE inilah. Okey Tuan Haji, dalam kenyataan pada tahun 2024 SMJE dilaporkan telah mencatatkan keuntungan sebanyak 362 juta ringgit. Okey, adakah jumlah keuntungan itu membuktikan di mana SMJE berjaya membawa pertumbuhan industri minyak dan gas di sini berbanding entiti milik kerajaan yang lain seperti Suria Capital, Sawit Kinabalu maupun SOGDC atau Khazanah Sabah? Ya, itulah okey. Mari kita pecahkan soalan itu kepada 2-3 bahagian dululah. Okey, sebelum kita menghuraikan jumlah keuntungan 362 juta ni kan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan industri minyak dan gas? Kalau kita cakap pertumbuhan minyak dan gas secara general, universal, dia ada beberapa ciri-ciri yang kelihatan on the ground, yang di lapangan lah. Jadi salah satu kriteria dia ialah adakah di sana pembangunan rantaian nilai, value chain dan aktiviti hiliran downstream. Okey, daripada SMJE ditubuhkan 2021, sekarang 2025, ada you nampak perkembangan seperti ini? Tidak ada, saya pun tidak ada. Jadi apa dia? Situasi yang di Sabah sekarang ini, Logis Samur, urea dan amonia di Sogip, Sipitang adalah satu-satunya projek hiliran besar, tapi tidak banyak industri sokongan berkembang di sekitarnya. Yalah, mungkin dalam waktu saya pun tidak ada juga. Okey, memang sepatutnya ada kalau kerajaan Barisan Nasional tidak kalah. Tapi selama 7 tahun apa perkembangan dia? Kita tidak nampak. Jadi itulah kriteria satu. Kemudian penyertaan pemain tempatan dan ikuti negeri. Apa dia? Ya, kita tahu sekarang ini kerajaan GRS banyak menumpukan kemasukan ikuti kepada aset-aset Petronas yang dirancangkan dan ada yang sudah jadilah. Tapi ini semua ini tidak memberi impak kepada rentetan hiliran tu. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan baru yang dibuat, yang ditambahkan. Sebab yang ikuti yang diambil di Samur
equity yang diambil di LNG Trendline Okay. Bintulu itu dibuat masa Tun Musa Ahmad, masa Barisan Nasional, Okay. disambung oleh warisan Okay. oleh Safi. Tidak ada kena-mengena dengan kerajaan JRS dan SMJI. Okay. Ha? Tidak ada langsung. Okay. Kemudian Samor ini sebetulnya 25% itu, Okay. itu sudah lama di offer oleh Petronas kepada kerajaan negeri. Ha? Saya terlibat langsung dengan hal ini. Ya, sudah lama di offer dan kita study sana, study sini. Akhirnya tidak diambil sebab daripada penasihat daripada pegawai sahabat Development Bank masa itu mengatakan bahawa 20% ini hanya untuk production capacity, production facility di Samor. Okay. 25% itu jumlahnya pada hari ini 1.4 bilion ringgit. Wow. You invest 1.4 bilion ringgit kepada production facility saja. Yang saya tahu waktu itu, Anda tahu sekarang kita tidak tahu sebab tiada ketulusan dalam proses pembelian saham ini. Okay. Tidak yang kita mahu itu ialah akses ataupun peluang dalam bidang trading and marketing, Okay. pemasaran dan perdagangan. Okay. This is where the money is. Tapi Petronas mempunyai polisi yang semua produk-produk dia ni dipasarkan, didagangkan oleh satu syarikat anak sendiri mereka, Petcom, I think Petco, begitu. Jadi waktu itu dicadangkan tak payahlah mengambil 25% itu. Sebab dia hanya production facility saja, Okay. bukan dalam marketing dan trading. Sekarang SMJI dapat pula marketing di trading di Semarang. Okay. Tapi itu nanti saya ceritakan. Okay. Jadi kalau itu tidak kita nampak dia punya impak di lapangan. Kemudian apa lagi dia punya ciri-ciri ni? Jadi kesimpulannya tidak ada kita nampak perkembangan di lapangan semenjak SMJI ditubuhkan lah. Okay. Ya. Okay. Jadi itu ciri-cirinya lah. Kemudian unik kan ni? Apa yang 300 ini, keuntungan ini, dia unik kepada SMJI ini? Okay. Artinya tu kalau diberi kepada syarikat yang lain, JLC yang lain katakan, tidakkah mereka dapat keuntungan yang sama? Ataupun kalau negeri yang lain dalam suasana yang sama, mesti mendapat keuntungan yang sama, tetap punya. Habis tidak ada keunikan kerja-kerja SMG buat di sini. Dia dapat untung itu sebab dia diberikan aset-aset yang sudah mempunyai cash flow. Oh, okay. Sudah mempunyai rekod profit. Ya? You faham? Apa sumbangan SMJI di sini? Tidak ada langsung. Maksudnya dia terima kesinambungan saja. Kesinambungan. Simpan di sini. Yayasan Sabah dapat dividen daripada Sel Timur, daripada Kimanis Power Plant, tanpa membawa engineer daripada luar negara semua itu. Tidak ada. Kan? Jadi itulah sekarang Datuk Seri Marsudi bangga bahawa daripada 11 staff sudah menjadi 60 staff dia lah. Dia tanya, I can ask, dalam 60 staff ni apa yang dia buat di sana, di dalam. And they are not cheap, retired engineers from Shell ni. Ya, so mungkin doang ada perancangan ke depan, kita tidak tahulah. Tapi kalau kita tengok apa yang kita lihat ini, dia tidak memberi kesan-kesan yang ada perkembangan oil and gas on the ground setakat ini ya. Saya mengharapkan kerajaan negeri ada buat sesuatu lah untuk perkembangan industri minyak dan gas di Sabah ni. Okey, Tuan Haji, baru-baru ni Tuan Haji ada mengeluarkan kenyataan di mana Tuan Haji meragui dakwaan di mana firma minyak dan gas yang berpangkalan di Sabah memperoleh kontrak dari Petronas yang bernilai 2 bilion ringgit pada tahun 2024. Malah Tuan Haji juga turut mengulas dalam di mana angka itu boleh mengelirukan tanpa pecahan yang sewajarnya. Boleh Tuan Haji terangkan dengan lebih jelas lagi? Ya, bila 2 bilion itu disebut, kita memang senang hati lah kan. Ya. Tapi kita
mau tahu yang 2 bilion ini betul ke syarikat tempatan betul-betul dapat? Okey. 2 bilion di seluruh mana ni banyak. Tapi tidak pula kita nampak syarikat-syarikat tempatan ini bersorak-sorak, bergembira, dapat konteks begitu banyak. Okey, macam kuatkan ulasan Tuan Haji. Begini, dalam apa ni, Petronas punya program ni ataupun apa adalah di Sabah ni, dia ada 3 jenis syarikat kategori. Okey. Itu bilang apa maksud yang dimasukkan firma berpangkalan di Sabah? Apa maksud dia? Okey. Jom kita tengok di sini. Yang pertama tu, kategori yang pertama, syarikat tempatan milik penuh atau majoriti Sabah. Okey. Okey, satu kategori lah. Kedua, cawangan syarikat luar tapi beroperasi atau daftar alamat di Sabah. Okey. Dan yang ketiga, joint venture, kerjasama antara syarikat Sabah dengan syarikat luar. So inilah menjadi persoalan dia. Ini tiga kategori lah kan. Jadi angka 2 bilion boleh termasuk kontrak yang 10% equity dan keuntungan keluar dari Sabah. Okey. Kan? Okay. So kita minta kalau boleh buatlah pecahan supaya kita tahu berapa banyak sebetulnya syarikat yang maybe 100% atau majority dimiliki oleh orang Sabah. So far sekarang tidak ada pecahan tersebut. Okey. Kalau you chat GPT tanya soalan yang betul, you dapat. Saya dapat perangkaan di sini. Dia punya breakdown ada. Pendek kata lah kalau kita yakin dengan chat GPT punya data itu. Daripada 2 bilion ini hanya 900 million saja yang untuk di Sabah. 1.1 bilion keluar daripada Sabah. Ya, pecahan dia kan. Ya, jadi itulah kita mau SMJ ini telus. Bila you gah sangat, bangga dengan pencapaian yang you buat, you harus menerima. You seharusnya bersedia menerima, bukan kritikan, tapi soalan-soalan yang lebih mendalam. Please beritahu kita pecahannya macam mana. Nanti kita syuk 2 bilion, seolah-olah semuanya 2 bilion di Sabah, tapi tidak. Ya. Kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita menerima berita seperti itu, kita pun secara umumnya kita menerima, bermakna 2 bilion itu bulat-bulat untuk masuk di Sabah kan? Ya, kalau kita percaya ChatGPT lah, saya tanya, okey, milik penuh rakyat Sabah, 100% saham dimiliki individu atau JLC Sabah, hanya 20 atau 30% saja purata daripada nilai kontrak. Daripada 2 bilion. Kemudian JV syarikat luar 30-40%, cawangan syarikat luar 34%. Jadi daripada di situ ditengok yang hanya dapat yang betul-betul yang tinggal yang betul-betul di Sabah hanya 900 saja. Jumlah kekal dalam ekonomi Sabah hanya 900 juta. Tidak lebih daripada separuh. Tidak. Kan? Jadi bukan apa, kita bukan menuduh apa-apa SMJI, tapi kalau boleh tuluslah sikit terang kalau ada breakdown. Dan kita faham. Bukan senang membentuk ataupun membina syarikat-syarikat tempatan ini dalam oil and gas. Okey. Nah, jadi silakan Pak Haji. Itu. Kemudian apa lagi? Yang pecahan ya. Okey. Itulah yang saya maksudkan tadi, kita tanya. Kita tidak susah kita menimbang dia punya success factor, success rate kalau tidak ada pecahan. Jadi kalau tidak ada pecahan tahun ini, sekarang ada pula lagi pengumuman akan tahun depan 100% daripada kontrak Petronas ini diagihkan kepada syarikat tempatan. Tapi macam mana kita buat bandingan kalau tidak ada asas bandingan tersebut? Kan? Kena bertanggungjawablah, ya. So itu yang saya maksudkanlah pada sebenarnya media jawapan sama Datuk Sri Masidi lah, ya. Okey. Ya, rakyat Sabah perlu tahu secara umumnya
ketelusan ini? Sebab 2 bilion ni bukan sikit. Banyak. 2 bilion ni sangat banyak Tuan Haji. Ya. Dan bila Tuan Haji terangkan tadi, dari 2 bilion hanya 900 juta yang masuk ke dalam negeri kita. Ya. Seolah-olah kita tiadalah keuntungan untuk Sabah ya. Kalau kesimpulannya. To be fair lah. Artinya ada peningkatan lah. Ada peningkatan. Tapi kalau buat statement seperti itu, seolah-olah dia mutlak 2 bilion ada di Sabah. Kan? Tapi tidak betul lah kan. Harus diperbaiki. Okey. Kita apa ni appreciate dalam bahasa Melayu. Appreciate kita akui SMJI ini ada usaha untuk memperlibatkan lebih banyak anak-anak, lebih banyak sekat-sekat tempatan terlibat dengan industri minyak dan gas. Tapi itu satu persoalan lagi. Apa polisinya? Adakah polisinya menambahkan dari segi kuantiti syarikat Sabah berkecimpung dalam oil and gas, ataupun satu polisi, satu kaedah, satu cara seperti di Sarawak misalnya hanya kita tumpukan mengkali 4-5 buah syarikat-syarikat tempatan yang besar seperti di Sarawak, ada Dayang, ada Petra, dan mereka lah yang membantu yang di bawah. Jadi sekarang ini kita bangga, ada 350 syarikat-syarikat Sabah Sabah yang terlibat dengan oil and gas. Padahal apa penglibatan orang? Catering, fixed aircon. Yang tidak berkaitan dengan oil and gas. Tidak. Itu maksud saya. So kalau ada kerajaan baru misalnya, kalau saya diberi peluang, ini yang mesti diketengahkan. Kuantiti atau quality? Betul. Betul. So, itulah jawapannya dari situ ya. Okey, Tuan Haji, berkenaan dengan masalah kewangan yang dihadapi oleh Sabah International Petroleum SIP. Pada pendapat Tuan Haji, wajarkah kerajaan negeri campur tangan dalam permasalahan ini, dan apa akibatnya sekiranya kerajaan negeri tidak membantu SIP? SIP ni lebih, itulah saya cakap, SIP lebih awal daripada SMJI. Dan SIP masa Tun Musa punya cerita lah waktu itu. Kita tengok daripada dua sudut. Kalau bantuan daripada kerajaan untuk SIP itu untuk mempertahankan strategic asset SIP. Dia ada kapal sama tu, ada kontrak kan. Itu wajar. Itu wajar sebab kalau kita tidak bantu, dia bankrupt. Kita mengkosongkan daripada hiliran value chain itu peranan SIP ini. Ya. So saya berpendapat seperti SMJI harus diselamatkan SIP dengan syarat bahawa ada strategi-strategi yang untuk memperbetulkan pengurusan SIP supaya jangan balik lagi kepada keadaan yang dulu. Itu dari situ kita support lah. Tapi kalau tidak ada perancangan untuk menyelamatkan SIP daripada segi pengurusan kewangannya semua itu bail out dikatakan seperti itu Sri Safi bilang, bail out. Tapi tak adil lah kita bilang SMGE hanya bail out, atau sebab kita tidak tahu perancangan orang dalaman itu. So seperti kata kalau saya I will save SIP. Sebab dia dalam kita punya hiliran, part of the value chain punya sistem. Selagi mana ianya tidak melibatkan orang bilang political issue, perlulah kan? Okey. Baik Tuan Haji. Baru-baru ni kerajaan negeri mengumumkan di mana Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang atau SOGIP telah menarik keyakinan pelabur dengan pelaburan berjumlah 31 bilion ringgit oleh Steel Enterprise Sdn Bhd. Malah turut diumumkan di mana SMJI kini memiliki equity dalam blok-blok minyak dan gas utama, serta turut diumumkan di mana Sabah Energy Corporation SEC telah memperoleh hak pengedaran gas darat. Pada pendapat Tuan Haji, adakah ianya merupakan satu kejayaan yang bersejarah, atau adakah ianya hanya satu orang bilang cerita-cerita kampung biasa saja? Sebetulnya sebelum Steel ni sudah banyak pelabur-pelabur yang mau datang ke SOGIP. Seperti saya katakan, pelabur yang
Methanex Okay. daripada Canada. Dia the largest producer, pengeluar terbesar dunia methanol. Mau masuk ke Sogip. Okay. Kemudian Shell Netherlands. Okay. Mereka juga mau masuk ke Sogip. Okay. Dan investment 7 billion USD, bukan kecil lah. 7 billion USD investment. Ini Shell. Yeah. Methanex bukan syarikat-syarikat jalanan. Kemudian daripada Eropah sampai kita pergi Poland. Jadi saya tidak heran kalau Isteel datang pun bukan satu perkara yang unik. Okay. Syarikat seperti Isteel masuk pada Sogip banyak. Satu lagi syarikat Vopak, VOPAK. Vopak ni syarikat daripada Belanda berumur 400 tahun. Yang terbesar di dunia dalam storage facilities. Dia di Singapura ada 3 facility storage dia. Sogip mau datang ke Sogip. Datang ke Sogip. Yang apa tu Methanex, Shell Netherlands, yang daripada Eropah ni, dong datang sebab ada gas yang boleh dibawa ke Sogip itu daripada terminal Kimanis itu. Itu kecantikan Sogip itu, dia sudah ada infrastrukturnya. Sudah ada. Dia boleh menarik. Jadi kalau Isteel ni datang, kononnya Sogip sudah dapat memberi tarikan. Daripada dulu dia ada tarikan sebab ada gas di situ. Bukan kerana Sogip itu, Sipitang itu satu tempat yang amat strategik di seluruh dunia. Banyak lagi tempat-tempat di Semenanjung, di Filipina, di Indonesia yang cantik. Tapi sebab ada gas di sana. Dan bila ada gas di sana, soalan kedua, bolehkah mereka dapat harga yang murah gas ini? Okay. Sebab itu jangan heran kenapa walaupun mereka ini syarikat-syarikat yang besar tidak dapat bertapak di Sogip. Sebab falsafah pembangunan Sogip pada waktu itu kita serahkan kepada Petronas. Okay. Bila ada investor begini datang, Tun Musa cakap, you talk to Petronas. We support you. But you talk to Petronas. So pada waktu itu kita percaya Petronas lebih tahu apa yang sebaiknya dengan gas yang ada sekarang ini untuk Sabah. Kan itulah filosofi falsafah pembangunan Sogip pada waktu itu. Jadi kalau dikatakan Isteel ni masuk sebagai satu patanda bahawa Sogip sudah boleh menarik pelabur, itu tidak betul. Okay. Dan untuk pengetahuan lah. Okay. Isteel ni sebetulnya tidak ada yang menjemput orang datang ke Sogip, tidak ada. Oh jadi? Bukan saya, bukan orang lain. Saya tidak sebut nama-nama lah. Kalau ada seseorang mengatakan bahawa Isteel itu masuk ke Sogip karena dia, itu tidak betul lah. Sebab masa saya masih dalam SOGDC itu, penasihat Isteel ni menelepon saya mengatakan, Tuan Haji, ada dua pegawai kanan Isteel mau masuk ke Sogip dan mau berjumpa dengan Tuan Haji. Saya bilang okey, dan dalam keadaan begitu saya bilang okey. Saya berjumpa lah dengan orang. Bila jumpa dengan orang, saya bilang okey, you kena buat satu letter of intent. Nah, letter of intent ni artinya kamu memberi niat, memberi hasrat, memberitahu hasrat kamu yang ingin mau masuk ke Sogip. Dan dapat. Jadi baru masuk waktu masa saya jadi CEO lagi. HODC dan dia sudah dijumpa. Dong sendiri yang dong ada sudah logistik di Labuan. Tapi semuanya minta datang karena gas. Dan Isteel ini memerlukan 150 cubic feet unit gas banyak. Banyak. 150 tu artinya boleh mengeluarkan 900 megawatt power. Wow. Cukup banyak. Cukup banyak tu. Ya itu yang nanti saya mempunyai pendapat berkenaan dengan Isteel punya investment ni lah. Kemudian apa dia bilang yang apa lagi ni? SMJI memiliki equity dalam blok-blok minyak dan gas utama. Ini strategi diorang. Datuk Dr. Dinosia sendiri CEO mengatakan bahawa pendekatan mereka SMG ini telah memberi dividen, pay dividen dan ini berlainan dengan approach ataupun pendekatan
daripada Sarawak. Okey. Now, cara dia macam mana, itulah saya katakan tadi, membeli saham-saham kepada aset-aset Petronas, tetapi tidak terlibat langsung dengan pentadbiran pengurusan Petronas. Okey. Dan bukan pula majority shareholder supaya dapat mempunyai pengaruh dalam polisi Petronas, Okey. punya aset Petronas yang tidak langsung. Jadi kalau you katakan sebagai perkataan ekstrim lah, this is a lazy way of getting money. Oh, okey. Tidak ada capacity building. Tidak ada. So sekali lagi saya cakap, 60 orang di situ tu, I don't understand apa yang mereka buat. Sebab walaupun kecil, Yayasan Sabah punya pelaburan di Shell Timur 15%, kemudian di Kimanis Power Plant tu mengenai 44%, tidaklah sampai memakai staff begitu banyak. Kita, so itu tidak, itu dia punya pendekatan lah. Tapi tidak lama Ketua Menteri kita, Datuk Seri Haji pun sudah umumkan mereka akan beli lagi saham di FLNG 1 di Kababangan sana. 45%. 45% ni banyak tu. Banyak. Kemudian di ZLNG, di Sogip sendiri, tapi dia dekat tepi pantai tu. 25% is a 3.1 billion punya investment itu. Wow. Alright. Kemudian Samur 25% lagi, 1.4 billion itu. Okey. Jadi saya rasa wang-wang yang ditimbulkan daripada sukuk itu akan ditumpukan membeli saham-saham ini. Wow. Jadi itulah almost 8 to 10 billion dibelanjakan tanpa memberi satu pekerjaan. Sebab ini sudah beroperasi. Samur 400 lebih pekerja di situ. Sekarang CEO-nya yang kedua, yang pertama ini yang kedua orang Sabah lah, yang orang Sabah. Yang pertama dulu tu bukan pertama CEO-nya, tapi pertama orang Sabah tu siapa namanya dia bersandarakan, kemudian diganti oleh orang kita juga. Dan daripada 450-500 staff di Samur itu, 80-85% orang kita sudah. Dan ini dicapai sewaktu saya masih CEO lagi. Bukan SMJI datang, JRSN datang, tidak. Sudah lama itu. Baru bukan kena CCA, tak ada langsung, bukan. So, jadi di situlah you spend about, you raise sukuk where you in 10 years time, you kena bayar untuk untuk mendapat hasil dividen dalam aset-aset Petronas yang sudah diputuskan. Berapa pekerja di situ. Jadi tidak ada tambah nilai dari segi capacity building. Apa itu capacity building bahasa Melayunya? Human resource. Pembangunan insan. Tak. And then on the ground tidak ada apa-apa. Jadi dong bangga cakap, to be honest lah, dia bangga, inilah cara-cara kita, keadaan kita untuk menambahkan hasil negeri berlainan daripada Sarawak. Sebab Sarawak lain cara dia. Sarawak ingin membentuk menumbuhkan industri minyak dan gas on the ground, di lapangan. Sebab itu dia minta sama Petronas, saya minta gas sekian banyak untuk saya dapat membuat loji metanol. Sekarang metanolnya sudah berjalan. Sarawak sendiri. Jadi bila dia 100% owner of dia punya plant metanol itu, dia sendiri boleh merancang apa-apa hiliran yang dibuat di sana. Tidak lagi berharap kepada Petronas. Betul. Jadi kita sekarang ni dengan cara apa yang dibuat SMJ ini 100% bergantung kepada Petronas. Dia satu polisi ataupun yang reaktif lah. Bukan bermakna kita tidak ada inisiatif untuk kita ada usaha untuk kita ambil alih, kita sendiri kita mengurus. Nampaknya begitu. Ini yang menjadikan dan apa yang membimbangkan saya lah, pembelian saham ini dibuat dalam saat-saat pilihan raya, dalam ambangan pilihan raya, di ambang-ambang pilihan raya, on the eve of the election. Adilkah kerajaan sekarang ini melabur
dalam jumlah yang begitu besar, dalam ambang pilihan raya. Kalau kerajaan yang akan datang misalnya, katakanlah warisan, katakanlah kerajaan akan datang yang berlainan daripada JRS ini tidak bersetuju dengan cara begini, tapi dia sudah terikat. Itu tidak adil kan? Betul. Ya maksud saya, kalau kerajaan JRS mau membeli saham-saham ini, tangguhkan dulu dalam election punya pilihan raya punya campaign. Betul. Ya sebutlah, katakanlah, kita akan melabur sekian kalau kita menang. Oke. Kalau kau menang, kau teruskan. Tapi kalau kau tidak menang, kau tidak membebankan kerajaan yang akan datang yang mempunyai falsafah yang lain. Itu maksud saya, yang lebih menekankan downstream. Itu mungkin bolehlah kerajaan sekarang bilang, ini fasa pertama lah, katakan kita melabur atasan dulu ataupun melabur dalam aset-aset Petronas dulu. Fasa yang kedua kita akan pergi downstream. Pergi fasa downstream pula memerlukan uang juga. You sudah commit 10 billion. Betul. Dari mana kau dapat datang lagi mencari yang untuk pergi petrochemicals lebih banyak belanja dia. Kan? So nampaknya sekarang ini nampaknya saya tidak ada nampak usaha untuk pergi downstream. Kalau ada pun hanya cakap bicara saja. Sebab gas pergi downstream, pergi hiliran itu pun perlukan gas juga. Saya tidak nampak ada usaha mereka untuk mendapat gas untuk hiliran. Yang diberikan gas ialah Kibing, Easteel, 220 million scf of gas per day itu. Banyak itu. Jadi kita kekurangan gas untuk power, tapi ada pula gas untuk pelabur-pelabur asing. Tidak seimbang. Kenapa kita orang bilang di anak tiri? Anak tiri kan. Itulah tu. Begitu. Macam SK Nexili. Diberi kemudahan daripada rate power dia. Tapi rakyat sendiri subsidinya dia balik. Rakyat sendiri nanti itu cerita. Nanti cerita lain kalau jadi itulah dia yang satu lagi itu apa yang dicakap Easteel, pelabur-pelabur yang jadi begini, kesimpulannya begini, yang untuk soalan yang tadi itu kan, dari sudut PR, daripada sudut PR politik lah, boleh kita angkat sebagai kejayaan bersejarah. Karena 3 pengumuman ini melibatkan angka besar dan aset yang strategik lah. Tapi dari sudut ekonomi sebenar, masih terlalu awal untuk disahkan sebagai kejayaan bersejarah. Keberhasilan bergantung kepada pelaksanaan status projek masing-masing. Istilah masih awal. Betul. Dan banyak dalam bahasa orang putih ini, undang-undang condition precedent. Artinya syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh kerajaan negeri untuk Easteel maju ke fasa yang seterusnya. Apa keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi oleh kerajaan negeri ini? Seperti apa? Gas mesti ada. Kemudian gas ini di tangan orang yang ketiga. Petronas. Dan Petronas hanya memberi pada Sabah Energy Corporation, baru Easteel pula dengan Sabah Energy. Dia tidak direct dengan Petronas. Kalau ada masalahnya antara Petronas dengan Sabah Energy dalam supply gas ini, Easteel akan terlibat. Jadi masih banyak pakar-pakar yang bergantung dengan yang diperlukan oleh Easteel daripada kita lah. Dan kedua, disebut nih 31 bilion ini. Ini 3 fasa. Dan 31 bilion ini berapa banyak local content. Artinya ini syarikat daripada China ini terkenal paku, barang, apa semua itu pun mesti daripada China juga. Berapa banyak yang mereka ambil daripada kita. Paling makanan kali. Tapi kalau kontennya itu berapa persen actually yang kita dapat menerimanya. Yang banyaklah cerita-cerita macam keuntungan daripada maritime misalnya, gerak-gerak perkapalan tu.
Iyalah itu kalau you tanya saya, ini istil jadi atau tidak, masih jauh perjalanan dia Masih nih. terlampau jauh. Masih ya. Bermakna pengumuman istil ni masih terlalu awal lah ya. Awal dan hanya political propaganda lah. So, itulah. With due respect lah. Begini, orang begini. Sogip ini sebetulnya sudah banyak pelabur-pelabur yang seharusnya sudah bertapak di sana. Okey. Masa SMJ anniversary. SMJ Sabah Maju Jaya anniversary 2022 end of March. Saya dapat mengumpul 20 bilion pelabur-pelabur. 3 atau 4 daripada pelabur tersebut daripada yang tersenarai di Bursa Kuala Lumpur. Ya. Dan disaksikan oleh Ketua Menteri, oleh Satu Sekretariat Negeri, diwariskan oleh ahli-ahli kabinet di SICC. Besar sekali. Apa jadi dengan pelabur tersebut? Saya tidak faham. Apa jadi dengan pelabur tersebut? Kita sudah berusaha. Ya, betul. Tapi bila saya tidak ada di sana, dibiarkan begitu saja. Kemana hilang? Kemana hilang pelabur? Tidak apa-apa. Jadi banyak yang diumumkan yang tidak jadilah begitu. Kalau saya boleh katakan, 85% daripada pelabur yang ada di Sogip sekarang ini, termasuk istil, atas usaha saya juga waktu saya di sana. Termasuk istil, termasuk petrochemical. Banyak. Bermakna kerajaan kini hanya orang bilang meneruskan saja, meneruskan. Boleh kayak gitu. Boleh dikatakan tidak apa. Jangan ambil kredibilitas. Jadi hanya mengambil kredit sajalah. Betul. 80%. Yang 15% itu yang saya tolak. E-concern. Saya tolak e-concern. Kemudian yang Gibson sama Aramco itu bisnis modelnya ada serikat lain yang sudah buat. Tapi ngeri ditolak, dibuat dengan company yang lain. So, itulah. Saya tidak heran kalau investor macam istil ini tertarik dengan Sogip sebab gas yang ada. Tidak ada gas, tidak ada yang datang. Yakinlah apa yang saya katakan. Kalau tidak ada gas di Sogip, tidak ada yang akan datang. Sogip tidak ada apa-apa tu lagi. Ada gas saja. Itulah waktu datang, waktu dirasmikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib, bulan Februari waktu itu. Dia naik, dia bilang mencabar betul. Ya. Okey, kalau mungkin saya boleh sebut di sini lah. Apa usaha-usaha kita waktu saya CEO dan saya ada Tun Musa di dalam pengarah, Datuk Hasnul kita jadi ahli pengarah. Mungkin ada di antara mereka-mereka di luar sana ingin mengetahui pencapaian Tuan Haji semasa Tuan Haji menjadi CEO di SOGDC. Kita kepentingan pertama kita dapat memperjayakan Samur. Sebab Samur, misal Samur memerlukan air. Air daripada mana? Daripada Bangkap itu. Petronas mengalami pengalaman yang pahit di Labuan. Masalah metanol diorang. 1 tahun tidak ada air. So, bila diorang masuk ke Sogip, diorang tidak ada pakai air, diorang minta pada Tun Musa. Sir, we want to go to Sogip. Tapi boleh you pastikan pada bulan April 2014 ada air atau tidak? Ya, ada air atau 2014 itu ada air atau tidak? Kalau saya tidak silap lah. Tun Musa cakap, yes, I can guarantee you. Haji Kadir, kau sediakan satu surat yang kita garanti air akan turun manitis pada hari yang sekian diminta oleh Petronas. Tapi kita dapat laksanakan. Malah lebih awal lagi. Sebab waktu itu Petronas pun ada masalah delay. Kapal mereka terbakar ke apa sama itu. Kemudian apa lagi? So itu yang paling utama yang harus dilaksanakan.
Samo punya projek di Sogip mesti jadi. Ada lagi projek-projek lain yang terminal di Kimanis itu besar kan tu. Ya, Kimanis Power Plant. Semua jadi tumpukan untuk Petronas punya projek. Dan alhamdulillah semua jadi. Semua jadi ya. Kemudian apa lagi? Ini di zaman kepimpinan Musa Aman. Ya, okey. Masa itu kita ada satu komiti dipanggil Joint Working Committee di antara negeri Sabah, Wakil Negeri Sabah dan Petronas. Itulah komiti yang tertinggi yang berinteraksi antara pegawai-pegawai tertinggi Petronas dan kita di Sabah. Dan pengurusinya dua, SKN kita dan senior vice president mereka Petronas. Okay. Di situ dirancang, diberitahu kita apa rancangan Petronas, apa yang kita mau. Dan di situ juga ada tuh Hasnul dapat dengan cara yang terbaik meminta supaya Petronas menambahkan gas allocation kita. Gas allocation kita dulu memang sudah ada 90 million scf. Okay. Sudah ada 90 Okay. untuk di Sogip itu, tapi Petronas bersetuju menambahkan lagi 200 cubic feet. Artinya total dekat 290 lah. Ini hasil perbincangan di antara Datuk Hasnul kan ya? Di dalam komiti kita. Dalam komiti. Tapi Datuk Hasnul yang bersuara menyuarakan. Ketika itu Datuk Hasnul sebagai pengarah IDS. Pengarah IDS. Itu okey. Dan ini bulan dan sepatutnya MOU perjanjian untuk 290 gas minyak itu, gas itu sepatutnya ditandatangani dan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Najib. Okey. Datuk Seri Najib. Okey. Tapi tidak kesempatan karena election dan kita kalah. Okey. Atau Barisan Nasional kalah. Okay. Jadi ada usaha tu. Kalau kita ada that volume, kita sudah boleh panggil investor-investor yang kita sendiri menentukannya untuk terjadi macam Sarawak. Okey. Jadi, bermakna Sabah ni sekiranya kita tidak bertukar kerajaan, jadi sudah perancangannya tu kan? Alhamdulillah betul. Okay, jadi ada perancangan, kita ada master plan, perhubungan kita dengan Petronas bagus. Sebab itu saya katakan yang CCA ni, Commercial Cooperation Agreement ini tidak perlu kalau hanya setakat untuk dapat berunding dengan Petronas. So Petronas dengan kita dulu pun sudah bagus, intim. Perhubungan kita dengan mereka. Tidak ada polisi Petronas mengatakan, kami tidak mau negeri Sabah menambahkan hasil negeri daripada minyak dan gas. Tidak ada. Kedua, dia tidak ada pula polisi mengatakan, kita tidak mau serikat-serikat anak-anak orang Sabah berkembang dalam minyak dan gas. Tidak. Semuanya apa yang diminta, alhamdulillah dapat. Tidak ada yang memang ada perbincangan sama itu. Okey, masa itu Nusa Aman. Dia dapat 25% equity di blok di Kalabakan itu, onshore. Onshore yang dipegang oleh Sapura. Dia dapat 20% di situ. Alright? Kemudian yang 10% di Trend 9 LNG di Bintulu. Dapat. Okey. 25% dia yang minta. Dapat. Jadi saya tidak faham kenapa memerlukan Commercial Cooperation Agreement semata-mata kerana Sarawak mempunyai Commercial Settlement Agreement. Kita collaboration dipanggil. Sarawak landscape-nya lain. Orang kita landscape kita lain. So itulah kalau dibanggakan sangat CCA ini, dia terlampau overkill lah. Kan? Petronas satu saja. Petronas ini jangan ganggu dalam PDS 74 itu. Jangan ganggu hak saya yang memiliki 100% resources, minyak dan gas di seluruh Malaysia. Jangan ganggu. Itu hak saya, dia bilang. Sebab itu masa tahun 2018 Sarawak ganggu dia mau pergi Mahkamah Persekutuan, meminta deklarasi bahawa mereka lah yang sah memiliki mempunyai hak-hak dalam resources kita ini. Tapi Tan Sri Muhyiddin saya rasa meminta mereka berunding dengan kerajaan Petronas, kerajaan Sarawak, dan akhirnya keluarlah Commercial
settlement agreement. Oh. Begitu. Okey. Tapi ialah Sarawak mempunyai perspektif yang lain. Betul. Kita lain. Bukan kita dengan Petronas lain Betul, pula. betul. Jadi itu saya bilang itu overkill. Overkill. Saya sebetulnya ada satu buat artikel press release yang mengatakan bahawa dengan menandatangani SCCA ini, kerajaan JRS telah menyerahkan apa itu constitutional leverage, artinya itu satu pegangan yang kita boleh pegang sebagai asas berunding dengan Petronas untuk mendapat lebih banyak kepentingan, kelebihan daripada perundingan kita dengan orang. Tapi oleh kerana sudah ditandatangani, seolah-olah bukan lagi seolah-olah, Datuk Seri Ketua Menteri kita sendiri telah mengakui bahawa PDS 74 itu sah dan sah dan beroperasi. Tapi banyak paguam-paguam yang terkenal, termasuk mantan paguam penasihat paguam Sarawak, Tan Sri J. Sipung ini mengatakan bahawa PDS 74 ini tidak sah sebab dia tidak diluluskan di Dewan Undangan Negeri masing-masing Sabah dan Sarawak. So ada pertelingkahan daripada segi perundangan, daripada segi perlembagaan, sama ada PDS 74 itu sah atau tidak. Jadi kalau you sudah serahkan begitu, you tidak ada lagi dipanggil leverage lah. Apa itu leverage? Artinya sebagai asas perundingan. Begitu. Ya. Jadi itulah saya cakap. Kalau you simpulkan industri minyak dan gas ini berkembang atau merudum, berkembang tidaklah. Tapi kalau you cakap merudum, tidak pula. So static lah. Status quo. Dan seharusnya bisa ada perkembangan. Betul. Sebab SMJI sudah ambil 3-4 tahun yang lepas. Betul. Dan mereka bukan mengambil daripada kosong, zero ground. Sudah ada asas. Betul. Sudah ada infrastruktur. Cuma hanya melancarkan saja. Jadi tinggal melaksanakan dan menambah baik orang bilang kan. Dan satu lagi saya takut lupa nih satu lagi Samarang Oilfield tu kan, yang ada 50% SMJI punya interest dekat situ. Yang dikatakan banyak memberi hasil. Tapi itu pun SMJI menyerahkan kepada satu syarikat Shell yang dipanggil Sietco, SIETCO, untuk menjual dan memasarkan minyak dan gas tersebut. Bukan daripada SMJI sendiri, daripada unit yang membuatnya, tidak. Seolah-olah, to be honest lah, ini kerja macam Alibaba. Saya pun kalau duduk situ senang. Dan persoalannya, kenapa lantik Shell punya marketing dan trading arm, Sietco, kenapa tidak teruskan saja dengan Petronas? Petronas mempunyai pemasaran dan perdagangan punya syarikat. So itu persoalannya yang mungkin kita boleh bicara lebih lanjut lagi lah. Tuan Haji, sebelum kita akhiri temu bual kita, mungkin ada sedikit lah soalan catchy lah, soalan yang agak nakal untuk Tuan Haji. Kalau diberi peluang lah kepada Tuan Haji, apa yang Tuan Haji akan buat dalam kerajaan baru selepas PRN 17? You see, kita dibanggakan bahawa ada Commercial Cooperation Agreement CCA dan ada SMJI yang kononnya as the syarikat yang berdepan dengan Petronas bila berbincang dengan hal minyak dan gas. Tapi dia punya kepincangan di sini, SMJI adalah syarikat. Dia syarikat yang dia punya landasan itu. Dia punya KPI. KPI ni apa? Key Performance Indicator. Dia profit and loss. Profit and loss. Jadi bila dia berjumpa dengan Petronas, dia tidak memikirkan perancangan macam mana untuk membina merancang pembangunan industri minyak dan gas.
penglipatan dia yang paling dekat hanya dengan pemain-pemain saja. Jadi ini pada saya satu kelemahan berunding dengan Petronas. Jadi kalau saya ada peluang dalam misalnya kerajaan yang akan datang, saya mencadangkan supaya ditubuhkan satu majlis badan penasihat minyak dan gas. Dikatakan Sabah Petroleum Advisory Council. Sebetulnya bila saya tengok manifesto dulu 2020 manifesto BN dan PN dan PBS ini sudah termasuk. Tapi tidak dilaksanakan. So saya akan minta kalau boleh tubuhkan Sabah Petroleum Advisory Council dan akan diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Supaya dan inilah yang akan berbincang dengan Petronas. Komposisi dia mesti daripada mereka yang benar-benar mahir dalam oil and gas dan perundangan semua itu dan kewangan yang profesional bukan politik. Kemudian kedua kita punya Datuk Seri Bung Mokhtar juga berminat supaya ditubuhkan Sabah Petroleum Wealth Fund. Sovereignty Fund. Sabah Petroleum Sovereignty Wealth Fund. Artinya dana kekayaan daripada minyak dan gas di Sabah. Ini satu dana yang boleh digunakan untuk membantu pelajar-pelajar mendapat beasiswa, kebajikan. Banyak yang berdebat di situ. Bagus. Kedua dan ketiga, kalau kita mau pergi hiliran, kita mesti ada pit stop. Bahannya itu, bahannya mesti gas. Jadi kita akan berunding melalui advisory council itu meminta supaya Petronas memperuntukkan sekurang-kurangnya 300 atau 350 million scf of gas per day. Sebab itulah jangka yang bagus untuk pergi ke petrochemical. Hiliran sama itu. Itu mesti ada tu. Kalau tidak ada, don't talk about downstream. Ya. Dan apa lagi? Itu yang dia punya core lah, yang saya mau minta lah. Daripada situ kita akan boleh laksanakan dia punya perancangan seterusnya dalam nama oil and gas lah. Belum apa-apa Tuan Haji sudah ada perancangan Tuan Haji. Ada. Lama dah. Tapi BN kalah yang saya kalau yang daripada Kanada Methanex daripada Shell tidak jadi sebab gas tidak ada diberi oleh Petronas, saya tidak berapa menyesal sangat sebab itu keluar daripada kita. Tapi saya menyesal betul yang BOPAC ni, BOPAC ni yang terbesar dalam dunia dalam industri perniagaan storage, penyimpanan bahan-bahan minyak, bahan-bahan kimia. Sebab dia tidak memerlukan kebenaran daripada Petronas. Hanya kerajaan negeri saja bersetuju atau tidak. Dan pada waktu itu, bila pengurus besarnya mengatakan mereka mau pergi SOGI, dan dia beritahu Tun Musa Aman waktu itu sebagai chairman dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah, yang berhormat, saya bukan pergi SOGI kerana tanah. Tidak. Kalau kerana tanah, kawasan, daripada Perlis sampai Sarawak, sampai macam-macam. Dia orang Sarawak sendiri. Sudah saya pergi ke sana. Tapi kerana SOGIP ini mempunyai kebesaran daripada segi flow. Flow dalam bahasa Melayu itu. Pusingan. Feedstock. Bahan-bahan kimia. Labuan ada metanol. Di Samar ada urea. Di Johor tu semua senang di sana. That is a 2 billion punya ringgit investment. Dia bukan 200 ikan saja. Tapi tak tahulah apa jadi bila kerajaan Malaysia datang. Saya tuju ke suruh dia brief kepada Datuk Seri Maris Tangau. Datuk Seri Maris Tangau saya tuju kita pergi Singapura. Lepas itu saya tidak lagi disambung kontrak saya ditamatkan. Saya tidak tahu apa jadi. Dan pelabur begini, dia tidak mau menyimpan dana yang dihaskan untuk satu projek begitu lama. Bila tidak jadi, they have to move it tempat lain. Betul. Itu yang saya menyesal betul lah. Itu kenapa kita tidak teruskan itu. Itu is a game changer. Mudah-mudahan. Dan dibawa oleh orang Sarawak. Orang Sarawak yang bawa kepada saya bawa. Nih, kita banyak bantuan, banyak orang yang bantu kita. Ya, cuma ialah kita macam mana cara kita menerima. Iyalah. Betul.
cadangan-cadangan tersebut ya. Apa pun kita ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Haji. Ada penambahan lagi Tuan Haji? Jadi kesimpulannya itu industri minyak dan gas ini memang banyak peluang untuk memberi pekerjaan-pekerjaan, tapi strateginya mesti betul. Ya? Kalau apa yang kita dengar daripada CEO SMJ ini, yang kononnya cara mereka, pendekatan mereka, approach mereka berbeza dari Sarawak, dan dia menitik beratkan bahawa approach orang, cara mereka ini hanya membeli saham-saham saja. Kalau ini diteruskan, memang rugilah. Tidak ada perkembangan oil and gas industri di Sabah lah. Sebab dia kan berbeda dengan Sarawak. Sarawak dia pergi downstream hiliran dan dia buktikan sekarang dia sudah ada methanol plant dia. Dan dia sendiri yang mengatur dia organize sendiri kan? Itu Z dia mengatur semua. Begitu. Jadi dari itulah yang kita pohon kepada kerajaan akan datang siapapun lah. Saya harap boleh berunding balik dengan Petronas supaya dengan penubuhan Advisory Council ini dapat memberi kekuatan daripada segi perundingan lah. Dan banyak the future for Sabah and the oil and gas industry is there, terutamanya di Sandakan ni ada penemuan lagi. Ada penemuan lagi ya? Penemuan ada sama itu ya. Dan ini kita harus paham penemuan ini bukan kerana kerajaan JRS dengan CCI-nya itu ada. Tidak, mereka akan berterusan sama apa kerajaan pun. Mereka berterusan mencari minyak, mencari gas. Ya, cuma sama ada kalau kerajaan itu hostile atau tidak baik dengan orang, mereka akan berpikir balik. Macam mana saya melabur di Sabah ini kalau kerajaannya tidak baik dengan saya, tidak hubungan saya susah dengan orang. Itu secara logiknya betul. Secara logiknya kan sebab itu ini kebesaran Barisan Nasional. Sebab Petronas sudah biasa dengan cara-cara kerajaan Barisan Nasional mengatur projek-projek yang besar begitu. Jadi itulah kalau saya boleh harap dapat memberi pandangan yang baik kepada pendengar-pendengar. Terima kasih juga Tuan Haji. Dan kita mengharapkan kerajaan yang akan datang ni lebih teratur lah, lebih organize orang bilang kan. Lebih bersikap profesional lah. Telus. Betul. Telus daripada data-data yang mereka keluarkan. Bukan setakat angka-angka yang besar, angka-angka politik. Dan kalau adanya badan majlis penasihat minyak dan gas ini, dia dapat juga mengatur syarikat-syarikat minyak GLC ini supaya jangan masing-masing membuat perancangan sendiri. Ini masalah dia. Masing-masing dengan KPI-nya. Macam Sogip diperkembangkan, hanya boleh diperkembangkan jika ada gas. Tapi gas bukan SODC Sogip yang kontrol. Sekarang Sabah Energy. Dan Sabah Energy bila dia memikirkan gas ini di mana dia mendapat keuntungan yang besar. Ada gas boleh digunakan dari 3 perkara. Sebagai power, sebagai petrokimia, ataupun sebagai untuk loji-loji punya power ataupun dana kan, kuasa untuk manufacturing dia. So Sabah Energy CEO Datuk Azmir, yang berkebolehan, dia saya mesti cari yang mana memberi keuntungan besar kepada saya. Dan memberi keuntungan besar kepada dia daripada jangka pendek ialah menjual kepada industri. Bukan untuk petrochemical, bukan untuk power. So begitu masalahnya, KPI yang berbeza. Jadi tapi kalau ada advisory council, kita sudah ada ECOS. Tapi ECOS ini yang Persujaraan Tenaga ni yang baru-baru kita tubuhkan, dia hanya untuk power, energi saja. Kuasa dana, tapi bukan industri. Industri bukan industri. Jadi jangan salahkan sudah ada ECOS, kenapa ada council lagi? Lain dia punya scope lain. So itu kita mesti ada lah. Ini dicadangkan masa
Pilihan Raya PRI 15. Pernah dicadangkan sebenarnya. Tengok Barisan Nasional, Perikatan Nasional punya sama PBS punya manifesto tu ada di sana itu. Tapi tidak dilaksanakan sebab SMJI yang dipentingkan. Di situ saya itu kesilapan lah. Okey. Apapun kita ucapkan terima kasih lah terima kasih. kepada Tuan Haji Abdul Kadir atas kesediaan datang ke podcast Kali Ketok hari ini. Wah, cukup banyak lebar. Kita sudah bercerita pasal oil and gas. Mungkin selepas ini kita boleh jemput lagi Tuan Haji. Kita bercerita lagi topik-topik yang lebih hangat. Tuan Haji, apa terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji sudi hadir ke podcast Kali Ketok. Dan jangan lupa kepada anda semua, jangan lupa untuk follow, like and share di setiap laman sosial podcast Kali Ketok. Dan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Saya Khairi Fitri, moderator anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat, salam perjuangan. Bye-bye. Waalaikumsalam.